orang kaya adalah satu kezaliman. Biasanya bila kita nak berhutang tuan-tuan, atau orang main hutang kita, antara benda yang kita akan deal dengan dia apa dia? Bila nak bayar. Hak tu biasa. Maka dia pun akan abang, okey, lagi seminggu, lagi 2 minggu, kan, lagi sebulan, lagi setahun. Tengoklah kita punya deal macam mana. Sepatutnya sebagai orang yang takut kepada Allah dan pada hari akhirat, sebelum daripada hari yang dijanjikan, kalau kita ada kemampuan, kita kena jelaskan segera. Pertama tuan-tuan, kelebihan orang yang jaga hutang dia, dia akan mendapat kepercayaan manusia lain. Oh, dia ni dia janji sekian-sekian, dia siap bayar awal pula. Hak ni orang boleh percaya. Kalau kita ada kesesakan dan sebagainya, nak pergi pinjam pula, mudah orang nak bagi. Tuan-tuan, nak bagi hutang ni tuan-tuan, orang kata berjaga-jaga, walaupun adik-beradik sendiri boleh gaduh tuan, walaupun adik-beradik. Tapi kita ni nak minta tolong siapa tuan? Nak minta tolong adik-beradik. Orang yang nak duduk dengan kita tuan-tuan, susah senang sama-sama ni adik-beradik dengan anak isteri je. Kalau hari ni kita jenis duduk bela kawan, duduk membesarkan kawan dan sebagainya, lama mana kawan tu nak duduk dengan kita tuan? Dia pun ada life dia pun ada keluarga dia pun ada tanggungan dia. Satu hari nanti dia mesti tinggalkan kita. Yang nak tolong bantu kita bila kita sakit, bila kita susah dan sebagainya, adik-beradik. Abang kita, kakak kita, adik kita, isteri kita, anak-anak kita. Sebab tu hak ni lah golongan yang mesti kita utamakan. Dan ternyata orang yang menjaga silaturahim antara anak isteri dia, antara adik-beradik dia tuan-tuan, selalu dia belanja, selalu dia mencukupkan keperluan mereka dan sebagainya. Orang ni antara makhluk yang dimurahkan rezeki dan dibukakan seluasnya pintu rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut tuan-tuan, orang yang menangguhkan bayar hutang adalah satu kezaliman, sebab dia menyusahkan orang. Kita mungkin nak guna duit tu, tapi orang meminta tolong, mungkin ada kesempitan, anak nak masuk belajar ke kan, lah ni musim budak-budak nak masuk U balik, anak nak masuk belajar tak cukup duit, anak nak beli laptop hak tu hak ni, ataupun sakit nak kena pergi hospital, benda emergency, kita dahulukan. Kita mungkin ada perancangan, dan di atas tempoh perjanjian, waktu berjanji tu tak dapat tuan-tuan. Dia bukan sekadar menzalimi orang, bahkan dia juga menunjukkan pada diri dia ada ciri-ciri kemunafikan. Sebab Nabi sebut tanda orang munafik ni ada 3. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia bercakap, dia bohong. Kalau kita sebut apabila dia bercakap bohong, tak apa sedap tuan. Dia kena ubah sikit. Buka mulut je bohong. Saya tak tunjuk kat siapa lah kan, tapi ini bahasa kalau orang dengar ni dia sedap lah sikit. Selalu duduk dengar kan. Buka mulut je bohong. Ayat tu kalau sebut, dia jadi lagi terus. Tu yang pertama Nabi SAW sebut. Yang kedua tuan-tuan, wa idza wa'ada akhlafa. Ni termasuk dalam orang janji nak bayar hutang. Apabila dia janji, dia mungkiri. Mai bila apa alasan pun, apabila sampai tempoh waktu dia seperti yang dijanjikan, maka tak kala itu dia mesti tunaikan janji dia. Kalau dia tahu dah tak boleh, biasanya orang kata awal, ni nak sampai tempoh bayar dah, duk berasa macam tak mampu nak bayar. Kita boleh tahu tuan-tuan, tak perlu tunggu hari last deadline, awal boleh tahu dah. Apa salah kita habaq awal-awal? Mak, ni patutnya minggu depan nak kena bayar dah hutang ni, tapi duk berasa dah ni tak boleh nak bayar lagi ni, tak boleh nak bagi full, bagi setengah lu boleh tak? At least something lah. Hak ni sengap terus. Sampai tahap kita call pun tak angkat, kita WhatsApp pun satu tik mai, kita jadi musuh dia pula. Belum habis kita merata corok. Kita nak ambil hak kita, bukan kita nak minta lebih, nak kena riba pun tak. Nak minta balik hak kita je berdasarkan perjanjian. Ciri-ciri orang munafik. Ingat tuan-tuan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan dalam dasar neraka yang paling dalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia serupa diletakkan di dalam dasar laut tuan-tuan. Duduk dalam sekali, macam mana nak timbul naik tuan-tuan? Tak mampu tuan-tuan. Mana kata dia sentiasa akan terus berada dalam keadaan diazab dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan sekadar menzalimi, dia juga mewarisi kemunafikan. Tuan-tuan sakit hati tuan. Saya ada sampai lah tuan, ada orang berhutang.
Kita ni sampai saya pun dah putih hubungan. Bukan kata putih hubungan, sampai saya bagi kata putih kat dia lah. Tak apalah, kalau kata tak orang bayar juga, saya akan tuntut kat sana. Dia satu orang yang hari tu dia ada buat perjanjian, macam mana akan ada masalah, kita kena dahulukan. Lepas tu dia kata nak bayar, tak bayar, tak bayar, tak bayar tuan. Mungkin untuk tuan-tuan tak banyak, tapi untuk saya benda tu berharga tuan, 5,000 lebih kurang. Daripada 7,000 ada 5,000. Sekali minta dia bagi sikit, sekali minta dia bagi sikit. Kita pun jadi segan tuan. Sampailah tak boleh buat apa dah. Tapi kita tengok kawan ni, dia ni jenis minat dengan politik. Sehari dia ada TikTok, dia buat TikTok, dia duduk dengan menteri ni, dia ni. Lepas tu ada kedai sehari cerita tukar sport rim kereta. Tuan-tuan tak terbakar lah. Tengok tukar sport rim kereta, betul-betul biar barang tuan. Ustaz-ustaz ke? Kan? Adakah itu satu keperluan? Kita pun jadi geram kau ni. Sampailah, tak apalah. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang terbaik adalah memaafkan dan menghalalkan segalanya. Tak pernah terfikir pun nak halal, tapi dah sebut dengan tuan-tuan ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti baik, kita halal bilah. Kan? Kadang-kadang itu juga satu ujian daripada Allah. Tapi kalau di sana Allah tetap nak meneruskan penghujahan, Allah tetap nak membela nasib orang yang dizalimi, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab janji demi janji. Saya tak larat terima janji dah tuan-tuan. Jadi saya duk bercakap kat tuan-tuan ni yang duk kata orang berasa apa semua tu, ni saya cakap berdasarkan diri saya. Tak cerita, tak dengar cerita orang lain. Dia bukan masalah angka, dia bukan masalah nilai tuan-tuan, dia masalah akhlak dan adab. Waktu hampa susah orang tolong, waktu hampa memerlukan orang bagi. Kan? Apa salah untuk hampa faham balik benda tu? Mungkin waktu tu orang ada keperluan, tapi orang dahulukan hampa. Bukankah itu satu kemuliaan? Yang ni tak banyak ada pada orang. Apatah lagi jenis kaki skamer, dia suka pinjam dia orang, dia pinjam, dia hilang. Saya dia tukar nombor phone, saya dia pindah kerja, dia duduk tang sini dan sebagainya. Banyak tuan kes yang kita dengar. Cerita makan harta orang ni nak lari mana tuan? Kat dunia boleh lari tuan, tapi kat akhirat orang yang dizalimi lah ni, dia duk hamput lah kan. Contoh macam saya tadi tengok kawan tu tukar sport rim tuan-tuan. Kalau kata tuan-tuan ada dengan saya tuan-tuan, berkilo maki kata. Tapi seorang-seorang lah kan, tak orang maki depan orang. Geram. Tapi nanti di akhirat tuan-tuan, antara satu kesyukuran orang yang dizalimi ialah apabila dia akan dapat pahala-pahala daripada orang yang menzalimi dia. Silap-silap boleh terfikir, kalau Allah hari tu aku bagi 10,000 dapat banyak lagi kan. Dia akan sampai tahap macam tu. Di dunia kita jadi resah lah, kita jadi tak seronok, kita jadi fikir apa orang buat macam ni kita dan sebagainya, rasa ditipu lah apa semua. Tapi di akhirat kita akan lega. Sebab apa? Masing-masing kalut nak melepas diri masing-masing. Tiba-tiba ada satu jackpot besar pula, cantik, kawan ni pernah hutang aku, kawan ni pernah kata kat aku, kawan ni pernah fitnah aku. Time tu Allah dah ambil pahala dia bagi kat kita. Time yang saat-saat yang tergenting dalam hidup ni, duk nampak dah, duk nampak julangan neraka, duk nampak depan mata dah tuan-tuan. Siapa nak masuk? Alamak, macam mana dapat pula lega tuan. Apakah nasib orang yang diambil pahala dia diberikan kepada orang? Apa mampu dia buat? Sebab tu tuan-tuan, kalau sekarang ni tuan-tuan ada hutang tuan-tuan, langsaikan. Setakat mana boleh langsaikan. Dan kalau boleh tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada hutang, contoh hutang peribadi, tuan-tuan ada hutang siapa-siapa ke apa-apa, biar ada pihak ketiga yang tahu. Contoh isteri kita, kan? Nanti bila jadi apa-apa kat kita, kawan-kawan isteri kita ada makluman, dia boleh pergi jumpa orang sekian-sekian tu, ni dulu suami saya ada hutang ni, cepat dia pandai-pandai lah dia settle, kan? Takkan kita nak harap pada hari meninggal tu kita nak buat announcement siapa-siapa yang ada hutang boleh main tuntut. Bukan semua orang yang main pada hari tu tuan. Sebab tu dalam bab hutang ni tuan-tuan, benda pertama sekali tulis. Kita hutang siapa, bila nak bayar. Hak ni Allah sebut falyaktub dalam ayat hutang tu. Tulis kita hutang berapa. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan lupa. Ramai ni bila nak bayar hutang aku, ni bila aku hutang, padahal hutang. Dia boleh buat lupa tuan.
Hang buat lupa pula. Okey, sorry aku lupa. Orang pandai tak nak bayar hutang lupa. Tuan-tuan pernah lalu tak benda tu? Kalau tak pernah lalu, alhamdulillah lah. Tuan-tuan satu orang yang takut kepada Allah. Tuan-tuan ada hutang settle tuan, lagi boleh settle. Jangan duk fikir lah ni, duk ingat ujung ni di Wali cuti 4 hari kan. Gomen cuti sekolah, cuti 4 hari, ingat duit tu lah nak pergi hajnyai. Tak payah duk hajnyai tuan. Satgi lunyai lagu tu kat sana nanti. Settle hak ni dulu. Hak ni kewajipan. Hak ni benda yang akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cari pasal dengan bab menzalimi orang. Kadang-kadang orang ni dia bila main kawan tu dah meninggal, dia nak minta segan. Tak kala aku dah pergi jumpa isteri dia, anak abang dia baru meninggal, isteri dia pun tak kerja macam mana, depa pun naik duduk nak pergi habang pula kata hutang. Lalah bawa ke mati ni pasang tuan. Memang masalah besar. Yang tu kita serah kepada kebijaksanaan perhakiman Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia tak pi tu, biasanya tak pi ni bukanlah kata niat malu sangat pun, mungkin dia niat nak halai. Kalau halai selesai lah. Habislah tu. Kalau satu part tu selesai lah. Macam mana hari ni kita hutang rumah, kita ambil insurans. Baki ada 200,000, kita mati kata. Insurans akan tolong bayar. Halai lah, selesai lah bab tu. Kita tak ada apa-apa pihak dah tanggungan dengan bank dan sebagainya. Sebab tu pertama hutang kena tulis. Yang kedua kena maklum. Macam saya abang tadi, kena maklum kepada orang-orang yang terdekat kepada kita. Saya tuan-tuan di rumah ni adalah satu tempat kita simpan sikit duit. Kadang-kadang orang bagi zakat. Ni zakat untuk anak tahfiz, ni untuk zakat untuk orang Mesir, hadi yang kita kutip sumbangan dan sebagainya. Saya maklum kat isteri, kalau jadi apa-apa kat saya, ambil duit ni pergi bagi kat sekian-sekian orang. Habang kata ni duit apa-apa, kita tulis apa semua siap. Takut tuan, sebab kita nak pegang hak orang. Lama pula tuan-tuan tahu saya bila mai Ramadan ni, saya tak main saja, mai bawa dengan tabung kali. Kita niat nak tolong orang, siapa-siapa nak bagi sumbangan, nak bantu anak-anak mengaji dan sebagainya, itu duit orang ramai. Kalau tak dimaklumkan kepada isteri saya contoh, dia akan ingat duit tu duit saya. Saya habis paraid apa semua lagi, dia guna untuk sara. Padahal duit tu bukan bahagian untuk digunakan kepada saya, tu duit orang lain. Kalau tak dimaklumkan, macam mana? Maka benda tu akan jadi kes yang berpanjangan, yang mana semua kes ni akan diselesaikan oleh Allah. Waktu itu memang kita bermasalah besar. Okey, baik. Dalam riwayat lain disebutkan, penangguhan membayar hutang oleh orang yang mampu adalah satu kezaliman. Dibolehkan mengadu kepada hakim dengan menyifatkannya sebagai zalim dan dikurungnya, yakni dipenjarakannya mengikut pendapat hakim. Dalam Islam tuan-tuan, kalau orang hutang kita tak mau bayar, kita sampai tahap boleh pergi mengadu kepada hakim, kepada pemerintah, minta supaya diadili. Tapi jenis-jenis hutang ni dia tak boleh lah, jenis hutang transaksi ni. Kalau boleh hutang ni dia ada hitam putih. Tuan-tuan kalau nak main pinjam duit ke tuan-tuan, ubat hitam putih lah, mana ada kan. Main sat 10 kan, pinjam sat 100. Takkan 100 pun nak pergi cok penjurus saya, sumpah apa semua, hak tu pun dah makan modal lah kan. Kita pun kira bagi kutu ya, saksi pun tak ada, jenis kita berdua dengan dia ya. Bukti tak tahu nak tunjuk, benda tu payah sikit lah, berdasarkan kepercayaan lah. Tapi apa pun ingat tuan-tuan, bila kita hutang orang, bayar segera. Dan kalau boleh, jangan ada tabiat suka berhutang. Memang hidup nampak senang tuan, duit ada, memang duit ada, bukan duit kita, duit orang. Elakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita rajin berhutang. Contoh yang banyak sekarang ni tuan-tuan, ramai anak-anak muda rajin berhutang, antara sebab dia duk main forex. Lah ni tuan-tuan, orang dengan forex ni tuan-tuan, kalau dia dah sangkut tuan-tuan, dia awal-awal dia main tu dia pula menang pula. Kan forex ni pula kira USD tuan. Sekali menang ni berkeluar, Allah lega lah. Lepas tu dia akan main lagi, dia akan main lagi. Kena hari dia kalah tuan-tuan. Pada waktu tu dia nak teruskan benda tu, sebab bagi tu orang main forex ni dia duit cepat. Tuan-tuan pernah main tak? Jenis apa orang duk pakai tu lah, apa Okta FX lah apa semua tu. Saya pernah masuk tuan dalam tempoh sebulan. Ternyata saya rasa main forex ni pertama masa habis. Tak tengok apa tuan, duk belik headset tu ya. Duk tunggu signal, signal mai suruh buy, signal mai suruh sell. Kita pun kalut masuk tuan. Masa ni habis tuan.
Nak buat apa pun jadi tak tenang. Kita punya fokus utama terganggu. Anak bini pun dah tak tengok dah. Kerja duk main forex tu. Saya dapat ni jadi seronok ni tuan. Nak dapat ni sikit. Sekali rugi tuan, habis apa yang dapat tu. Oh, dia kata tak boleh pergi benda macam ni. Kita nak merasa pengalaman macam mana orang main forex tuan. Dan betul lah orang kata forex ni syubhah dia terlalu besar. Tinggallah tuan. Sebab ada kenalan saya, kenalan sendiri tuan-tuan, yang dia punya rugi ni tuan-tuan, silap-silap ingat dia boleh beli banglo 2-3 biji cash tuan. Rugi tak sikit-sikit tuan, hampir sejuta lebih pun ada. Duit main mana? Pinjam duit orang tu, pinjam duit orang ni. Lepas tu lari. Saya kawan ni call, weh ni nak tanya sikit ni, dia ni ada hutang aku, macam mana nak minta, duk call tak angkat, duk WhatsApp. Kata tu hangpa settle sendiri. Awal tak tanya, mana aku tahu dia pun abang ni lah, mak mentua sakit lah, apalah, nak pakai duit lah, apa semua. Macam-macam ayat keluar tuan. Kawan-kawan kita pun tak apalah, bagilah. Tuan-tuan, kalau orang minta nak hutang dengan tuan-tuan dengan satu amount yang besar, tuan-tuan fikir habis-habis lah. Tuan-tuan kena bayangkan apa yang tuan-tuan bagi tu memanglah hutang, tapi dalam hati tu kalau boleh niat sedekah siap-siap lah. Kalau tak mau, tak payah bagi. Kalau nak bagi juga, bagilah dalam satu jumlah yang kita rasa kalau tak dapat balik pun kita boleh pejam mata. Kita kenal tu, Allah, tak tahu nak bang tuan ni. Kita tengok dengan depan mata kita tuan. Sebab benda tu, sebab terlalu nak cepat kaya. Saya dengar skim tu masuk, saya dengar skim ni masuk. Oh cikgu, minggu lepas main paper, cikgu paling banyak duk masuk skim-skim macam-macam ni. Dia tahu cikgu ni gaji macam tu pun gaji cekang jugalah. Dia pun lebih attack cikgu-cikgu ni. Masalah cikgu pun terpedaya. Bukanlah nak kata tak reti tuan, tapi itulah bila kita asyik memandang ke arah kebendaan, ke arah nak cepat kaya ni tuan-tuan, maka macam-macam benda boleh berlaku. Dan ternyata hutang ni bukanlah satu benda yang baik untuk kita. Hutang sekadar perlu. Tuan-tuan, saya antara makhluk yang tak pernah ada kad kredit. Saya tak tahu, walaupun orang kata kad kredit ni bagus kan, kita guna untuk isi minyak sudahlah, macam orang nak main kad kredit kan, isi minyak je dapat poin ni, saya boleh tembus benda tu, saya boleh tembus benda ni. Tuan-tuan, saya tahu diri saya boros tuan. Tambahlah ni kad boleh debit, boleh debit tu pun tuan-tuan pada dah. Dia kira pak lagu tu ya. Kita duk bajet nak simpan lagi duit dalam bank, bohong tak boleh simpan. Ada saja benda nak touch. Dengan online lagi, Shopee lah, apalah, yang tu lah, semua perhabis duit benda ni. Saya tahu saya boros, saya tak berani guna kad kredit. Walaupun zaman lah orang kata tak ada kad kredit ni menyusahkan. Betul, ada beberapa tempat saya jadi susah. Tak semua tempat dia pakai debit card tuan-tuan. Tak semua tempat dia boleh pakai online, dia kena pakai kad kredit juga. Tak apa, tak lebih, nak buat macam mana? Tapi sebab saya tahu sifat saya boros tuan. Pantang dah duit, kira nak belanja, kira nak makan, kira nak tu, tak kisah benda tu. Ada cara ada, tak ada cara tak ada. Tapi takkanlah sampai kata saya boros sampai kita nak pinjam ke orang. Jadi antara benda yang saya ambil untuk diri saya elakkan ada kad kredit. Maka tuan-tuan kena cari jalan. Kalau tuan-tuan memang boleh istiqamah dengan kad kredit, tak ada masalah, silakan. Ada orang bersusun kad kredit tuan. Saya nak beli barang, swipe ni tak lepas, swipe ni tak lepas, swipe ni tak lepas. Semua maksimum. Macam mana nak bayar? Tak mudahlah pergi pinjam malung pula. Korek tak tu tanam tang ni, korek tang tu tanam tang ni. Lubang makin lama makin besar. Buat loan kata nak bayar hutang, suku je bayar. Hak lain, dia enjoy sana, enjoy sini. Tak boleh tuan. Kita ni biasanya kalah bila ada duit depan mata ni. Maka kita buat penilaian yang terbaik pada kehidupan kita. Jangan berhutang. Perlu juga baru fikir lain. Saja-saja jangan. Sebab hutang ni dia akan bawa masalah yang besar dalam kehidupan kita. Bukan sekadar di sini. Kalau tak selesai hutang kita tuan-tuan, ada satu hadis yang menyebutkan orang yang mati fi sabilillah juga, ketika mana dalam hidup dia ada hutang yang tak selesai,
maka dia tak dapat masuk lagi syurga Allah SWT. Sangkut semulia-mulia mati jihad di jalan Allah, sehingga kan dia diberi kebebasan nak pi mana-mana syurga dia boleh pi ikut suka dia. Dia nak pi syurga paling atas, syurga tengah, syurga bawah, dia boleh pi. Roh dia katuyurin khadrin, Nabi SAW sebut, seperti burung-burung hijau yang berterbangan. Tapi ada hutang, sangkut, tak boleh masuk syurga lagi. Sampailah semuanya selesai diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak abang tak apa, beri pentingnya hutang ni. Jangan kita ambil ringan. Mana-mana yang tuan-tuan teringat dah ni, hutang siapa-siapa kita ada ni, teradu hidup ni, tulis, bagi tahu kat waris terdekat, ni hutang-hutang saya, insya-Allah saya akan cuba selesaikan. Kalau apa-apa jadi kat saya, minta tolong langsaikan. Buatlah kau mana pun, langsaikan hutang saya ni, tolong sat. Bagi tahu tuan. Kadang-kadang laki ni yang itulah tak mau susahkan isteri. Sama ada tak mau susah ataupun takut nak bagi tahu kat bini, kata hutang, bini beletiak pula, kan? Simpan seorang-seorang. Sekali lepas kita mati tu, seorang-seorang main jumpa isteri ni, dulu ni abang ni ada hutang saya sekian, dia ni abang ada hutang tu, dia laki aku hutang macam ni, macam mana aku nak bayar ni. Takkan kita menyusah orang tuan? Yang kita nyusahkan tu anak isteri kita. Kita dah meninggal tuan, isteri nak kena jaga anak-anak pula. Dia nak kena take over pula part tu, dengan nak sara anak lagi, dengan nak settle kita punya hutang lagi. Macam mana dia nak hidup? Sebab tu implikasi hutang sangat besar tuan-tuan. Dan kes dia takkan berakhir. Kita nak jadi orang yang lepas bila kita mati ni tuan-tuan, orang sebut kebaikan kita. Itu antara tanda husnul khatimah. Kebanyakan kita tengok orang-orang yang baik, yang soleh, bila lepas mati baru tahu, dia ni rupanya sengat-sengat setiap bulan ada duk sara anak yatim, ada duk hantar duit kat mahat tahfiz, bantulah apalah. Semua orang berkat bunyi, oh dia ni dah meninggal, habislah kami, dia ni lah sumber duk bantu kami dan sebagainya. Dengar benda baik tuan, tanda husnul khatimah. Hak ni duk keluar pada mulut orang, oh dia ni hutang tak bayar, mati dah. Orang pun dia hutang juga, berapa kami, dia ni memang betul-betul take hutang lah apalah, dah mati macam. Orang duk cerita buruk kita pula tuan. Itu bukan tanda mati yang baik. Walaupun dalam bab hutang ni kecil ya tuan-tuan, sikit ya, tapi saya nak besarkan supaya kita nampak betapa bahayanya betapa bahayanya amalan berhutang ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita tuan-tuan. Sementara duk hidup ni, cek balik segala hutang piutang kita. Ada settle. Duit duk ada, jangan duk fikir nak simpan, nak buat apa. Settle hutang tu dulu. Kita tak tahu berapa ramai yang susah disebabkan kita tak bayar hutang orang. Kita tak tahu. Nah, baik. Berikutnya, menahan mas kahwin dan nafkah. Hari ni suami kepada isterinya. Termasuk kezaliman juga seorang suami yang menzalimi hak isterinya, baik berupa maharnya, nafkahnya ataupun pakaiannya. Suami yang dia tak bagi apa-apa kebajikan yang wajib dia beri kepada isterinya, iaitulah mahar, mas kahwin, nafkah, belanja ataupun pakaian. Suami ini dia kena bagi kat isteri berdasarkan kemampuan. Bukan kata dia ada satu nilai yang ditetapkan oleh agama, tak ada. Tapi sekurang-kurangnya apa yang dia mampu, dia mesti memberi. Itu tanggungjawab suami. Kalau rasa tak mau nak buat benda tu, jangan menikah. Sebab kita akan susahkan satu jiwa yang lain. Kita akan bagi susah anak orang tuan-tuan. Maka dengan menahan, tambah pula bila suami ni kahwin dengan isteri dia yang dia bekerja, dia merasakan bahawa isteri dia mampu untuk sara diri dia sendiri. Yang tu hak isteri. Hak isteri, hak isteri. Hak suami adalah hak isteri. Dia punya. Kita tak boleh kata hang pakai hang, aku pakai aku, tak boleh. Walaupun tinggi mana jawatan isteri kita, banyak mana pun gaji dia berbeza sangat dengan kita, dia bekerja elok apa semua, kita orang biasa tuan-tuan, nafkah pada suami tetap diberikan kepada isteri. Habis-habis tak ada, sediakan makanan, sekali-sekala ajak keluar pergi makan ke, setahun sekali beli baju raya dekat dia ke, jadilah.
Walaupun dia mampu, walaupun dia kadang-kadang yang duk sara kat kita. Tuan-tuan, yang isteri tuan-tuan bekerja ni, kalau tiba-tiba isteri tuan-tuan bagi duit, tuan-tuan ambil tak? Nah, abang ambil lah sikit buat belanja ni, nampak macam banyak abang duk belanja ni. Isteri suruh, tuan-tuan ambil lah tuan. Ambil, jangan tak ambil lah. Yang tu dia hadiah kat kita, tak ada masalah. Kan, dah dia nak bagi, bukan kita minta. Orang nak bagi, ambil lah tuan. Tapi isteri, suami yang menghulurkan kepada isteri itu adalah satu kemestian. Walaupun kita bagi ni tak jejah kat dia, tak bagi pun tak jejah, bagi juga, tanda kita menyayangi dia, tanda kita nak sara dia, nak memenuhi nafkah keperluan dia. Habis-habis tak ada, isteri tak mau juga tuan-tuan, sekali-sekala ni pilah isi minyak kereta dia, sekali-sekala belilah satu pakaian bagi kat dia. Setahun 2 tahun sekali, habis dia tak mau juga tuan-tuan, belilah satu gelang ke cincin ke bagi kat dia. Mesti kena kata, lega dia tak mau, siapa aku nak bagi pula. Tak. Kalau kita sayang isteri kita tuan-tuan, maka nafkah dia, keperluan dia kita akan jaga. Semua itu termasuk dalam sabda Nabi SAW. Penangguhan membayar hutang oleh orang yang mampu adalah satu kezaliman. Dibolehkan mengadu kepada hakim dengan menyifatkannya sebagai zalim, dan dikurungnya, yakni dipenjarakan mengikut pendapat hakim. Sama dalil yang macam tadi juga tuan-tuan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat, seseorang hamba lelaki atau perempuan akan dipegang tangannya, lalu diserukan kepada khalayak ramai, ini adalah fulan bin fulan, barang siapa yang mempunyai hak ke atasnya, hendaklah ia mengambilnya. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meneruskan ucapannya, seorang wanita yang mempunyai tuntutan ke atas ayahnya, saudara lelakinya atau suaminya akan menjadi gembira kerananya. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Maksudnya, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Tuan-tuan, Ibnu Mas'ud bagi tahu pada hari akhirat, selalu kita duk sebut benda ni tuan-tuan, bila mai tangbak hisab, dia ada 2 fasa. Fasa pertama, amalan kita 100% daripada hari kita balik sampai hari kita mati, baik dan buruk kita, apa yang malaikat catat, apa-apa semua yang kita buat tuan-tuan, akan ditimbang, akan dinilai. Okey, akhirnya dah selesai, kita pun akan berasa, betul, inilah pahalaku, inilah dosaku. Nampak dah? Alhamdulillah, duk tengok pahala ni bergunung-gunung banyaknya daripada dosa-dosa kita tak banyak mana, pahala banyak. Duk berasa syurga dah. Allah akan buat announcement di sini. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, barang siapa yang mempunyai hak atasnya, hendaklah ia mengambilnya sekarang. Siapa-siapa yang ada nak tuntut dengan hamba yang sedang dihisab ni, keluar mai. Maka kita akan tengok seorang demi seorang keluar dan kebanyakannya muka yang kita kenal. Hak ni orang kita mengumpat dia, hak ni orang kita fitnah dia, hak ni orang kita pernah rembat selipar dia, hak ni orang yang dulu kita hutang, kita tak bayar, kita lari. Semua ni duk main nak tuntut hak mereka balik tuan. Luluh hati kita bila tengok dalam ramai-ramai yang keluar nak tuntut hak ni, ada isteri kita, ada anak-anak kita, yang mana isteri beritahu, wahai Tuhan, dulu kat dunia dia ni suami aku, tapi dia tak pernah bagi pun nafkah kat aku. Bahkan dia duk ambil duit aku lagi ada. Dia menyusahkan hidup aku. Dah lah tak ajak tentang agama, tak ajak kami tentang nak menghidupkan ibadat. Yang tu semua dia tak kisah. Dia kira dengan kehidupan dia, maka hari ni aku nak tuntut. Tuan-tuan, isteri ni berasa gembira kerana akhirnya hak dia terbela. Cuma terbela tang mana? Tang akhirat.
maka Allah akan nilai balik segala bentuk kezaliman apa yang dibuat tu setara dengan satu jumlah, maka akan diambil pahala daripada jumlah tersebut diberikan kepada isteri tadi. Anak-anak pula mai, yang tu dulu pak kami, tapi dia ni apa pun tak pernah ajak kat kami. Bab Quran pun dia tak heran, bab ibadat pun dia tak tekan. Kami pergi sekolah pun mak yang duk bagi duit, dia tak pernah heran dengan kami, dia tinggal kami macam tu macam ni. Dia kerja pi futsal, dia kerja pi mengai. Dia tak bagi kasih sayang yang cukupnya kat kami. Maka hari ni kami nak tuntut hak-hak daripada apa yang sepatutnya kami dapat dulu yang dia tak bagi. Pun sama, Allah nilai, Allah ambil bagi tuan-tuan. Sebab apa? Di akhirat Allah dah sebut fala ansaba bainahum yauma idzin. Pada hari tersebut tidak ada sebarang nasab keturunan. Maksud dia tang sini, ini ayah saya, ini anak saya, ini isteri saya. Tang akhirat benda tu semua dah tak ada. Kepada orang yang zalim, kepada orang yang banyak membuat dosa kepada Allah, nasab tak ada lah. Tapi untuk orang beriman yang dia betul-betul jaga ahli keluarga dia, dia jaga isteri dia, dia jaga anak-anak dia, dia bagi pendidikan agama yang sempurna, anak dia membesar sebagai orang yang takutkan Allah, yang menjaga amal ibadat, maka mereka akan dikumpulkan dalam bentuk sekeluarga. Kita nak hari ni tuan-tuan, kita hidup di dunia, kita ada family kita, ke akhirat pun kita nak duduk dalam syurga dengan family kita. Tanggungjawab siapa? Kita semua tuan-tuan, orang lelaki yang bergelar ayah. Itu tanggungjawab kita yang bergelar suami. Kalau tidak tuan-tuan, anak isteri kita akan turut sama meminta hak. Hari tu tak ada malu, tak ada segan dah tuan-tuan. Tak ada dah. Kesian-kesian tak ada dah. Siapa nak kesian tuan-tuan? Siapa nak kesian? Tak ada orang kesian dah, sebab orang dah fikir nak berlepas diri je. Dengan mak pun lari, dengan pak pun tak heran dah. Habis. Teruk tuan-tuan, perbuatan zalim orang ni teruk. Sampai tahap habis, yang nampak gunung-gunung tadi licin. Malaikat tanya, wahai Tuhan, pahala dia dah habis dah bagi kat semua. Ni duk ada lagi 2-3 orang, nak settle macam mana ni? Nak bagi apa pula kat mereka? Maka Allah kata, ambil dosa mereka setakat jumlah yang berkenaan, letak dekat dia. Pahala dah clear, dosa tu ada tadi keras macam tu, ambil dosa orang, buh pula kat kita tuan-tuan. Celah mana nak masuk syurga? Sebab tu tuan-tuan, jangan zalim orang tuan. Walaupun orang tu yang kita rasa alah bini saya pun, alah anak-anak pun, jangan. Hak mereka tunaikan. Kita sanggup nak kahwin kan? Kita sanggup nak beristeri, kita sanggup nak ada anak, terima sebarang kesusahan kalau kita ada isteri dan anak. Sebenarnya yang tu bukan kesusahan pun, itulah keseronokan rumah tangga sebenarnya. Dia bergantung bagaimana cara kita berfikir sebenarnya. Ada orang merasakan benda tu menyusahkan. Nyusah kahwin kau jadi macam ni. Tak kahwin tak apa, duduk senang-senang, duduk sorang-sorang senang. Yang tu semua benda dah terlambat. Takut kan? Apa perasaan tuan-tuan kalau kita dihisap, isteri kita main tuntut hak dia di hadapan Allah? Apa tuan-tuan rasa? Hari ni kita punya sayang kot isteri kita tuan. Dia habaq je nak makan apa, kita pergi cari. Dia habaq je nak pergi mana, kita cuba untuk tunaikan. Dia habaq nak apa, kita buat tuan. Sayang anak-anak kita tuan-tuan. Dia sakit, kita yang teruk, kita yang susah hati. Kawan tu yang demam, kita yang tak boleh lena. Duk tengok dia, dengar dia batuk, sekali manggil terus pergi tengok okey ke apa ke. Tidur pun tak jerap, sat-sat jaga pegang, sat-sat jaga pegang. Tiba-tiba hak kita sayang datang tu tuan-tuan nak tuntut di hadapan Allah. Rasa apa? Takkan tak berasa apa kot. Gamak hang dah, dulu aku belah hang betul-betul. Memang hari ni hang tuntut benda ni depan Allah. Hang sanggup buat macam ni kat aku. Time tu orang tak heran dah, sanggup tak sanggup. Waktu tuan-tuan, tang sini jaga mana elok-elok tuan. Buat bagi betul.
Cuba untuk elakkan sebanyak mana yang boleh. Kalau boleh, jangan bagi ada sebarang kezaliman yang kita lakukan kepada mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama pun pesan, dalam banyak-banyak dosa, jangan buat dosa melibatkan kezaliman kepada orang. Sebab nak taubat pun jadi payah. Kita buat dosa direct kepada Allah, kita minum arak contoh, kita berzina contoh. Berzina dia terlibat dengan makhluk arak. Kita minum arak, kita pecah mana. Pecah mana pun zalim juga. Dan kita apa lagi kan? Berjudi, jenis-jenis tu kan. Yang direct dosa dia kita dengan Allah tuan. Kita berhenti benda tu, kita berazam tak mau buat dah, kita sentiasa istighfar, minta ampun, mudah-mudahan Allah ampun, settle. Tapi bila melibatkan manusia, dia ada satu syarat tambahan, dapatkan kemaafan dan kehalalan daripada manusia tersebut. Kalau orang tu kita hutang tak mampu bayar, pergi jumpa dia, bagi tahu, minta alai. Kalau orang tu kita pernah aniaya dia, pernah zalim dia, pernah tipu dia, pernah kata kat dia macam-macam, pernah fitnah dia, minta maaf kat dia. Lagi dia tak maaf, jangan taubatlah ke Allah, Allah tak ampun. Allah tak ampun kan. Ulama pun pesan, jangan buat dosa yang ada libat dengan orang. Hari tu kita dah sebut dah tuan-tuan, bila kita bicara bab politik, pakai duk mengata. Mengata pemimpin tu, mengata pemimpin ni, mengata orang tu, mengata orang ni, mengata isteri dia tu, mengata isteri dia ni. Kita pun tak tahu betul ke tak. Bila kita mengata ya tuan-tuan, kita ribah, kita buat dosa dengan dia. Tuan-tuan boleh cari ke pemimpin-pemimpin yang kita duk sebut ni nak pergi minta maaf. Duk bagi nama yang jelek-jelek, nama yang elok kan. Orang bila geram, orang buh nama macam-macam. Tak kira lah mana-mana pemimpin pun. Kita ni yang taksub sangat politik ni tuan. Saja duk elok-elok saja bicara pasal, bicara dosa. Mana kita nak pergi minta maaf? Bila tak minta maaf, tak ampun, benda tu akan dibawa untuk diadili. Ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jangan lupa ayat ni tuan-tuan. Tak ada satu pun yang dilafazkan, yang diperbuatkan, melainkan semuanya dicatat raqib dan atid. Nak tipu apa lagi? Nak belik pusing belah mana lagi? Tak lepas tuan, tak lepas. Maka sebab tu tuan-tuan, walaupun orang tu ada hubungan dengan kita, isteri kita, anak-anak kita, hak tetap hak. Apa yang kita kena beri, kita beri sekadar kemampuan kita. Baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma meneruskan ucapannya, lalu Allah mengampuninya dosa-dosa yang berkaitan dengan haknya mengikut kehendaknya, tetapi dia tidak akan mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kita sebut tadi tuan kan, kita zalim hak orang, Allah tak ampun dosa melibatkan hak manusia. Kemudian orang itu diangkat di hadapan orang ramai, dan Allah berkata kepada orang-orang yang mempunyai hak ke atas orang itu, ambillah hak-hak kamu. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, ambillah amalan baiknya, kemudian berikanlah kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tuntutannya. Jika orang itu termasuk orang yang dikasihi oleh Allah dan tersisa dari kebaikannya, kebaikan seberat biji jagung, maka Allah SWT akan melipat gandakannya sehingga Allah memasukkannya ke dalam syurga. Kalau ia termasuk hamba yang celaka dan tidak tersisa amal sedikit pun, maka malaikat akan berkata, wahai Tuhan kami, kebaikan orang ini sudah habis, sedangkan tuntutan terhadapnya masih ada. Allah menjawab, ambillah dari kejahatan mereka yang menuntut itu, lalu tambahkan pada kejahatannya, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Macam kita sebut tadi tu kan. Mudah-mudahan apa dosa yang kita buat pun tuan-tuan, bila orang menuntut kat kita nanti di akhirat, kita doa kepada Allah agar masih ada baki-baki pahala yang ada tuan-tuan. Walaupun sebesar biji jagung, mudah-mudahan pahala yang hilang tadi akan digandakan semula oleh Allah untuk diberikan dengan rahmatnya kita masuk dalam syurga Allah. Tapi kalau tak ada langsung pahala tuan-tuan, habis licin terus, maka tatkala itu kita akan berada dalam azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yazu billah. Maka jaga-jagalah tuan-tuan, hati-hatilah. Cukup-cukuplah tuan-tuan, kuncilah mulut kita. Kita sembang benda-benda yang baik saja tuan, benda-benda yang boleh menambahkan silaturahim, mengeratkan hubungan sama kita. Jangan dah sembang-sembang hal buruk orang, hal jelek-jelek orang, duk buat cerita fitnah orang, jangan dah lah tuan-tuan.
Mudah-mudahan dengan hari ni kita tak buat dah benda tu yang sebelum-sebelum ni kita buat. Kita tak tahu nak pergi minta maaf kat siapa. Nanti bila diadili, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ringankan pengadilan kita. Mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta bantuan Allah. Mudah-mudahan orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita zalimi itu, kalau mereka masih hidup, Allah bagi ruang untuk kita berjumpa dengan mereka. Banyakkan istighfar, tuan-tuan. Ingat, tuan-tuan, istighfar telah membawa Imam Ahmad bin Hanbal kepada satu manusia biasa yang dia ni kerja istighfar ke Allah, dan dia pernah berdoa, dia teringin nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan pernah baca tak cerita tu? Di hujung-hujung usia Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia dah tua dah, duduk rumah, duduk karang kita. Satu hari duduk berasa macam nak keluar. Saya tak ingat dia keluar pergi ke tempat mana, saya tak ingat. Tapi perjalanan agak jauh, dia pun dah tua, tapi dia pun tak tahu, dia berasa macam nak keluar. Dia pergi keluar, tuan. Dia keluar dengan penat, dengan letih apa semua. Sampai malam nak tidur di masjid, tumpang tidur di masjid. Zaman dulu mana ada Instagram ke apa ke, orang mana kenal dia Imam Ahmad apa semua. Orang ingat dia orang tua biasa. Mai nak tidur, tumpang tidur, baru nak baring di masjid. Tok Siak mai cengih, Tok Siak ni, hang ni siapa, hang mai mana? Dah aku mai pada luar ni, aku nak tidur tumpang. Tak boleh, tak boleh. Kami masjid tutup, penyamun banyak lah. Tak yang kau boleh pecah tabung ke apa ke, hampir cari tempat lain. Dihalaunya Imam Ahmad bin Hanbal. Sedih, tuan. Dia ni Imam Ahmad, pengasas mazhab Hanbali. Di tempat dia diangkat sebagai satu orang yang sangat dihormati. Akhirnya dia pun tak apalah, dah tak boleh duduk. Dia pun bawa ambil barang dia, keluar jalan, jumpa dengan seorang lelaki. Lelaki ni tengok nampak dengan orang tua, dengan tak larat, dengan penat, tanya, ni mai pada mana ni, ada apa ni? Oh, cerita-cerita aku mai sini apa semua, nak tidur masjid tadi tak bagi apa semua. Dia kata tak apa, mai tidur rumah aku. Tapi rumah aku ni biasalah, mai aku bagi hang tumpang. Imam Ahmad pun pergi. Rupanya dia ni kerja dia buat roti. Dalam duk buat roti ni, tuan-tuan, antara kalimah yang tak henti keluar daripada mulut dia adalah istighfar. Dia kerja istighfar, entah istighfar, astaghfirullahalazim, subhanallah, astaghfirullahalazim, subhanallah. Yang tu je tuan keluar. Maka Imam Ahmad pun duduk dengar, dia tak berhenti baca tu. Dia Imam Ahmad dah duduk berehat dah. Kawan ni duduk terus buat kerja, dia duduk buat roti, esok pagi nak jual. Maka terdetik nak tanya. Nak tanya sikit lah, duduk tengok hang pada tadi ni kerja duduk istighfar dia. Apa yang hang dapat sebenarnya? Dia kata, daripada istighfar ni, sebenarnya aku dah dapat apa yang aku inginkan semuanya daripada Allah. Allah tak tolak satu pun, kecuali sampailah ada satu benda lagi Allah Ta'ala tak makbulkan daripada istighfarku. Dia kata apa dia? Aku berdoa kepada Allah, aku teringin nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, time tu Imam Ahmad bangun, tuan-tuan. Dia terus kata, dia terus nampak, dia keluar tu bukan sebab apa dia nak keluar, sebab Allah nak bagi kemuliaan kepada orang yang istighfar ni. Imam Ahmad mai jumpa dia. Maka Imam Ahmad kata, wahai lelaki, ketahuilah bahawa doamu telah pun dimakbulkan Allah. Kenapa? Akulah Ahmad bin Hanbal. Rupanya baru dia terfikir, persepa dia kena halau dengan Tok Siak tadi, persepa dia keluar jalan main tadi. Rupanya Allah Ta'ala nak kabulkan permintaan orang lelaki ni. Tuan-tuan, tinggi kedudukan istighfar. Maka apa yang ada kat mulut kita sekarang, tuan-tuan, lazimi istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tuan-tuan nak istighfar macam mana? Istighfar lah, tuan-tuan. Astaghfirullah paling pendek, astaghfirullahalazim panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Anak panjang lagi, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Apa saja bentuk istighfar. Hak itulah kalimah yang nak menghalang kita daripada kemaksiatan, kalimah yang akan membawa pengampunan. Mudah-mudahan kalimah itulah yang akan membawa kepada rahmat untuk Allah hapuskan dosa-dosa silam kita yang tak mampu kita minta ampun, yang tak mampu kita minta maaf. Istighfar. Mungkin dosa-dosa besar ni kita boleh minta taubat kepada Allah, tapi bab zalim dengan makhluk memang kita surrender, tuan-tuan. Silat-silat tak ingat dah dengan siapa yang pernah kita buat zalim ni. Oh, cerita daripada muda remaja, tuan-tuan, duk rembat muktan orang kan. Waktu duk naik, mula-mula naik basikal kan, jenis orang duk botiuk aloi tu, saya pun berapa aloi saya rembat, tuan.
Macam mana? Kita bukan tahu siapa dia, tak ingat dah, tak tahu siapa dia, main rembat dah. Nak minta ampun macam mana tuan, tak kenal. Kita istighfar, kita harap Allah Ta'ala bagi rahmat dekat kita. Yang tu yang saya mampu habaq. Kan? Kalau cerita bab tu memang semua orang kenal tuan. Bab rembat buah ni mana orang tak rembat tuan. Allah. Kita siap bagi apa? Rampau ni biar bodoh tak buah. Siapa nak makan? Mai aku makan. Cik, pergi ambil dengan tak rasa bersalah tak rasa bersalah. Moga Allah ampunkan kita lah tuan. Jadi kita tak ada cara. Kita minta ke Allah, kalau kata Allah boleh bagi ruang untuk kita jumpa orang pernah kita buat salah dulu, kalau dia masih hidup, moga Allah lorong untuk kita pergi jumpa, nak dapatkan kemaafan dia. Minta tuan. Kalau tak mampu juga, tak boleh juga tuan, mudah-mudahan di akhirat kita takkan sampai dimufliskan oleh Allah. Istighfar. Hak tu je kita ada. Saya tak tahu nak abang apa dah. Sebab kita tak mampu nak cari, kita tak tahu, kita tak ingat, kita lupa dosa-dosa kita, kita lupa salah-salah kita. Maka apa yang ada sekarang ni, jaga, jangan buat dah. Hak tu saja. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah walaupun kita dah rasa dah di akhir bab tuan-tuan, tapi dalam ni ada lagi beberapa perkara yang saya rasa saya nak kongsikan pada pertemuan yang akan datang. Dia panjang lagi ni tuan-tuan. Dia ada lagi 2 topik dalam kitab asal, menipu upah atau gaji orang yang bekerja, dan satu lagi peringatan jangan bercampur dengan orang zalim. Yang mana insya-Allah kita akan sambung pula bab ni pada pertemuan yang akan datang untuk kita selesaikan dengan sempurnanya bab penganiayaan dan kezaliman. Yang ni saya berhenti setakat ni dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf salah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha bitaufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.